Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulakan program, pihak pengurusan memohon maaf atas segala kelewatan atas masalah tadika sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada para audien yang mengikuti siri 2 daripada 2 webinar ekologi akuatik kami pada petang ini. Selamat datang juga diucapkan terutamanya kepada rakan-rakan pelajar dari Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu serta kaki tangan Jabatan Sains dan Perikanan UPM Kampus Bintulu. Setinggi-tinggi terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini yang berusaha Dr. Wan Muhammad Rauhan bin Wan Hussein dan yang berusaha Dr. Norshida binti Ismail yang sudi menerima undangan kita. Untuk makluman, program ini dianjur dan dikendalikan oleh pelajar tahun pertama Bachelor Science dengan kepujian Aquaculture UPM yang mengambil kursus AKU 3602 Ekologi Akuatik pada semester kedua 2020-2021. Tema webinar bagi siri kali ini adalah Penyelidikan Ekologi Akuatik dulu, kini dan akan datang. Tema kedua webinar ini mengetengahkan penyelidikan yang jarang kita dengari tetapi ianya semakin dikenali akan kepentingannya dalam bidang ekologi akuatik. Yang pertama, kita akan menjelajah jauh ke Kutub Selatan bersama-sama Dr. Wan Muhammad Rauhan dan seterusnya kita kembali ke dalam ekosistem air tawar negara bersama-sama Dr. Norshida. Audiens sekalian, saya Ahmad Samsudin bin Misri akan menemani anda sebagai moderator sepanjang program ini berlangsung. Audiens sekalian, format webinar ekologi akuatik ini adalah seperti berikut. Yang pertama, panel jemputan akan membentangkan selama 12 hingga 15 minit topik yang relevan dengan pengalaman mereka. Yang kedua, bagi memastikan kelancaran masa, pembentangan akan dibuat secara berturut-turut seperti yang tertera di flyer webinar ini. Yang ketiga, sesi soal jawab hanya akan menyusul selepas panel yang keempat selesai membentang. Untuk itu, audien yang berminat bertanyakan soalan, bolehlah berbuat demikian dengan menulisnya di ruangan komen FB Live ini pada bila-bila masa sepanjang webinar ini berlangsung. Bersama-sama soalan anda, sila nyatakan nama anda dan kepada siapa soalan ini ingin ditujukan. Urus setia akan memanjangkan soalan tersebut kepada kami untuk dibacakan kepada panel kita. Baiklah, sebelum kita mendengar perkongsian daripada panel jemputan, kita persilakan pensyarah AKU 3602 Ekologi Akuatik pada semester ini, iaitu Dr. Muhammad Zafri bin Hassan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Okay, so kena check, kena make sure that saya punya mic on. Okay. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Sam dan actually ada seorang lagi moderator tapi disebabkan oleh masalah network coverage dan dia tak dapat join kita, tak apa. Di atas penglihatan webinar ini, terlebih dahulu pihak Urustia dan saya sendiri minta maaf di atas kelewatan program ini berlangsung disebabkan oleh masalah teknikal yang kita tak jangka. Last week it was very smooth tapi this week ada masalah teknikal, minta maaf atas sebab tu. Yang dihormati Dr. Wan Muhammad Rauhan dan juga Dr. Norshida. Saya fikir kalau tak disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni kan, mungkin kita tak dapat juga buat connection begini antara UPM, UNIZA dan juga UNT. Dan juga saya ingin ucapkan selamat datang kepada audien yang mengikuti program ini secara langsung di Facebook page Jabatan Aquaculture UPM. Sambil tu jangan lupa like page ni untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang ada di jabatan ini pada masa akan datang. Untuk makluman, webinar ini merupakan sebahagian daripada tugasan yang akan diberi markah lah kepada pelajar. Ini adalah sebagai ganti kepada fieldwork mereka yang untuk amali yang tersekat disebabkan oleh lockdown. Tapi tak apa, kalau tak ada lockdown pun memang kita sebenarnya tak dapat lah nak pergi ke Antartika kan, ataupun bermain dengan udang kara ni. Jadi kita sangat bertuah pada hari ini kita dapat lock sesi ini bersama-sama dengan dua penyelidik ekologi akuatik ini, Dr. Rauhan dan juga Dr. Norshida. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan semula webinar ini kepada moderator Sam untuk program seterusnya. Enjoy the webinar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Zafri. Audiens sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan seri webinar ekologi akuatik ini. Untuk itu, dipersilakan panel pertama kita, iaitu Dr. Wan Muhammad Rauhan bin Wan Hussein untuk berkongsi pengalaman beliau ketika melakukan penyelidikan di Antartika. Untuk makluman, Dr. Wan Muhammad Rauhan bin Wan Hussein merupakan pensyarah kanan di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu.
Beliau merupakan penerima anugerah fellowship dan geran penyelidikan daripada Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan atau nama pendeknya YPASM, masing-masing pada tahun 2012 dan 2019. Anugerah fellowship yang diterimanya membolehkan beliau menyertai ekspedisi saintifik dan penyelidikan sains kutub ke Antartika pada tahun 2016. Ekspedisi ini turut melibatkan kerjasama daripada beberapa agensi antarabangsa seperti International Centre for Space Weather Science and Education ICSWSE, Kyushu University Korean Polar Research Institute KORPI dan University of Cambridge UK. Dipersilakan Dr. Wan Muhammad Rawhat. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Dr. Zafri Hassan, pensyarah khusus Kolej Akuatik serta para pelajar beliau. Untuk makluman, Dr. Zafri ini adalah rakan saya semasa bachelor study di UPM Terengganu. Kami satu batch tahun 99 hingga 2002. Jadi terima kasih atas jemputan dan juga terima kasih kepada pihak Jabatan Fakulto Pertanian UPM. Jadi seperti mana yang diberitahu tadi, saya akan berkongsi pengalaman sedikit tentang penyelidikan di Antartika. Saya share screen. Okey, selama lebih kurang 15 minit kan, saya akan bercerita tentang pengalaman. Saya diberitahu oleh Dr. Zafri bahawa talk ni bukan terlalu saintifik tapi lebih kepada berkongsi pengalaman. Jadi saya cubalah untuk nak sesuaikan dengan kehendak pihak penganjur, iaitu para pelajar dan juga pensyarah. Jadi Malaysia dalam pendidikan di Antartika. Jadi bila sebut tentang Antartika ni, jadi ramailah yang bertanya-tanya penting ke Antartika. Antartika ni satu benua yang berada jauh di bahagian kutub selatan, terasing daripada benua-benua lain. Jadi apa pengaruh Antartika kepada dunia? Kalaulah ini penting. Jadi ada beberapa faktor yang membuatkan Antartika ni penting dan sangat pentinglah untuk kita buat kaji, kita jaga. Pertamanya, Antartika ni adalah satu, boleh dikatakan sebagai magma semula jadi yang terbesar. Disebabkan oleh di Antartika ni tak ada, kalau tengok di peta di globe ni, yang bawah tu biru, kat bawah tu adalah Antartika. Antartika ni dia tak ada penduduk tetap. Ada yang berada di Antartika pun adalah saintis dan juga beberapa kaki tangan, bukan beberapa lah, kaki tangan ketenteraan negara-negara tertentu. Jadi disebabkan oleh kurangnya aktiviti manusia, jadi kuranglah pencemaran ataupun disturbance. Jadi ia ini sesuai untuk kita buat kajian sebab kurang faktor-faktor pengganggu situ. Lagipun di Antartika juga menyimpan rekod iklim yang lampau. Bagi contoh lapisan ice core yang dalam tu, kalau buat kajian boleh dikaji tentang rekod-rekod lama tentang cuaca, tentang iklim. Jadi itu pentingnya. Dan selain daripada itu, Antartika juga kaya dengan hidupan marin, yang kaya dengan nutrien. Sekali lagi, faktornya mungkin disebabkan oleh kurangnya aktiviti manusia, kurang pencemaran, kurang gangguan, dan ini menyokong jaringan makanan yang complicated. Kemudian Antartika, walaupun dia terasing, berada jauh di bawah tu, tapi disebabkan oleh, kalau sistem laut selatan kita ni, kita ada satu term macam tali sawat termohalin ataupun conveyor belt. Jadi pergerakan arus air laut, bahagian permukaan, bahagian dalam semua ni dia akan dia sentiasa bergerak dan akan daripada Antartika sendiri pun, laut permukaan air Antartika ataupun air di Antartika pun akan sampai ke kawasan Pasifik, kawasan Atlantik dan akan mempengaruhi cuaca ataupun iklim di global dan juga di kawasan kita di tropika.
Selain pada itu adalah lapisan ozon yang ada lubang ozon dijumpai di Antartika pada tahun 1945 yang membuatkan ini satu tempat yang sesuai untuk membuat kajian tentang lapisan ozon. Okey, di Antartika ni 98% ni adalah ais, lapisan ais. Dengan 60% lebih kurang adalah jumlah air tawar. Jumlah air tawar memang sikit kalau berbanding dengan air laut, tapi kan kebanyakan hampir lebih dari separuh air tawar ni berada di Antartika. Jadi antara yang kita tertanya-tanya, kalaulah semua ais di Antartika ni cair, apa akan terjadi? Salah satu yang biasa disebut kalau dalam dokumentari ataupun perbincangan isu climate change adalah peningkatan paras air laut. Jadi selain pada paras air laut tadi, ais ni adalah air tawar. Jadi bila cair masuk ke sistem air laut, apa akan terjadi kepada kemasingan air, pada organisma marine? Itu persoalan-persoalan yang sering kita tertanya-tanya. Dan apa pentingnya kepada Malaysia? Macam saya kata tadilah, faktor utama adalah secara termohaling yang mempengaruhi iklim dan cuaca global, termasuklah di kawasan kita, di kawasan tropika. Dan juga adalah agenda politik, itu pun penting juga lah kepada Malaysia. Jadi peranan Malaysia dalam Antartika, dalam kajian di Antartika, jadi secara ringkas ya, Antartika tidak dimiliki oleh mana-mana negara, tapi ada satu sistem dipanggil Antarctic Treaty System ataupun sistem perjanjian Antartika yang mengawasi aktiviti di Antartika. Anggota asalnya ada 12 negara, biasa negara-negara besar. Kini ada 54 negara bertaraf konsultatif. Jadi yang boleh mengundi lah, ada hak untuk mengundi. Jadi macam mana dia ada negara konsultatif ni? Pertama, yang paling utama kena menunjukkan minat yang signifikan dalam membuat kajian di Antartika. Jadi Malaysia belum lagi mencapai taraf konsultatif, tapi bergerak ke arah itu. Jadi antara pelopor yang kajian Antartika ni adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan Tun sendiri pun memang sangat-sangat menggalakkan Malaysia terlibat dalam Antartika sebab nak kurangkan monopoli negara-negara besar supaya tidak ada cubaan untuk meneroka kawasan Antartika, supaya nak kekalkan Antartika tu suci dan tanpa gangguan manusia yang berlebihan. Okey, kalau di Malaysia pelibatan Antartika bermula pada tahun 90-an lagi. Pada awalnya ada Malaysian Antarctic Research Program di bawah kendali Akademi Sains Malaysia. Kemudian ditubuhkan National Antarctic Research Centre pada tahun 2002. Pada tahun 2002 ni Tuan Mahathir pun pergi ke Antartika yang beroperasi di Nusa Malaya. Kemudian YPSM dilancarkan pada tahun 2012. Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan sempena nama Sultan Mizan ni sebab baginda pada tahun 2011 pun telah melakukan lawatan ke Antartika semasa baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong. Yayasan ini dilancarkan pada tahun 2012 di UMT. Jadi saya antara tiga yang pertama menerima fellowship Yayasan YPSM ni. Jadi yang ini adalah titik tolak bermulanya penglibatan saya dalam pendidikan di Antartika. Jadi saya tak berceritalah penelitian lain. Jadi lebih kepada fokus pada yang apa yang saya buat. Bidang saya adalah ekologi marine, fokus kepada organisma bentik ataupun bentos. Di kaedah digunakan macam-macam lah. Ada yang masa pergi first dulu, scuba diving, tu guna grab. Jadi kenapa bentos, sedikit penjelasan lah, kenapa bentos ni penting sebagai penunjuk biologi. Pertama, sebab pergerakan terhad. Dia spesifik kepada suatu tempat. Kalau banding dengan plankton ni sentiasa ikut arus air bergerak, berserak. Tapi kalau bentos dia lebih spesifik. So kalau kita nak kaji kawasan tersebut, kita kaji bentos, kita boleh lebih yakin untuk nak bandingkan kawasan tersebut, apa yang berlaku terhadap ekosistem dengan melihat pada bentos. Kemudian dia ada pelbagai spesies, pelbagai spesiesnya pelbagai fungsi dan tindak balas yang berbeza-beza. Kemudian bentos juga sensitif terhadap persedaran, perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi bentos ini sensitif. Jadi sesuai untuk digunakan sebagai penunjuk biologi. Okey, jadi saya pernah 2 kali ke Antartika pada tahun 2014. Yang pertama dengan kolaborasi dengan Korea Polar Research Institute, dan yang kedua pada tahun 2016 ekspedisi ini bersama 8 peneliti Malaysia. Yang kedua ni mana semua Malaysia lah. Yang pertama dia dengan pihak
pihak Korea. Di perjalanannya yang pertama pada 2014, semuanya ditanggung oleh pihak Korea. Sebab tu saya boleh pergi 2 kali walaupun satu fellowship. Jadi ada bajet lebih lagi lah. Sebab yang first ni 2014 ni Korea semua tanggung. Daripada Pulau Terengganu sampailah ke Antartika. Perjalanannya Pulau Terengganu, KL, Sydney, Santiago, Chile, kemudian di Punta Arenas. Punta Arenas ni adalah yang bandar bukan yang paling selatan di Chile. Kemudian kita naik chartered flight selama 2 jam sampailah di Antartika. Jadi kalau tengok di globe ni, peta kat sebelah kanan ni, yang saya pergi ni sebenarnya hujung Antartika, semenanjung Antartika. Mana bukan betul-betul di South Pole pun. Tapi itu pun dah sejuk kan. Jadi yang di semenanjung Antartika ni terletaknya stesen milik Korea, itu King Sejong Station, dengan kapasiti staff 60 orang, termasuklah overwintering members 12 orang. Overwintering ni adalah penyelidik, engineer, technician, doktor yang berada di stesen itu selama 1 tahun, one cycle kan. Sini ada makmal, library, klinik, canteen, gymnasium, semuanya memang lengkap lah stesen Korea kan. Jadi pada tahun 2014 saya kolaborasi dengan pihak Korea, Kopri, untuk melihat kesan apa yang berlaku bila glacier cair terhadap salinity, terhadap ekosistem. Jadi guna Bentos sebagai penunjuk. Dan antara organisma yang dijumpai di King Sejong, macam yang biasa kita tengok di kawasan tropika jugalah, tapi taklah diversity-nya taklah setinggi di kawasan kita. Ada cacing ribbon, ada parazoa, seafood, pancuk laut ataupun sea squirt, buran ataupun sea anemone, sea urchin ataupun landak laut, semua ada. Jadi yang kita nampak jelas organisma atau komuniti benthic di kawasan yang berhampiran dengan glacier ni, dia memang sedikit ada segi diversity. Dan walaupun kawasan ni secara keseluruhan di kawasan dekat glacier ni keseluruhan dominan pemakan menuras atau filter feeder, tapi filter feeder yang jenis binatube macam cacing, terabelit atau yang boleh zero into sediment, bivalve ni, dia boleh survive lah di kawasan yang dekat dengan glacier. Sebab bila glacier cair, dia bukan masuk air tawar, dia masuk dalam air laut. Dia bawa bersama, glacier daratan bawa bersama partikel-partikel macam pasir, debu tu ke dalam air laut. Yang itu memberi kesan buruk kepada organisma, terutamanya yang pemakan menuras. Okey, jadi 2 bulan di King Sejong, bukan semuanya sains lah. Banyak juga lah benda-benda yang agak fun juga lah, dengan Korean semua sini lah. Cuma tak pandai lah cakap Korea. Pandainya yang annyeonghaseyo je lah, walaupun 2 bulan berada di sana. Okey, ini gambaran tentang aktiviti yang saya buat lah. Pergi ke tempat penggui, ada public talk, barbecue. Orang Korea ni suka barbecue kan. Kemudian daki bukit yang berdekatan situ. Okey, pengalaman kedua pada tahun 2016, yang ni yang saya kata tadi, selepas ada bajet lebih, ada Korea yang pertama kali pergi tu dengan banyak guna peruntukan pada Kopri, bukan banyaklah semua. 2016, jadi saya dibenarkan oleh YPSN untuk sekali lagi ke Antartik. Yang ni kali ni berbeza, sangat berbeza. Yang first dulu pergi dengan Korean, naik flight mana daripada Punta Arenas, Chile tu, naik flight 2 jam sampai ke Antartika. Tapi yang kali ni perjalanan lain sikit, ke Buenos Aires dan ke Ushuaia. Ushuaia ni di pekan bandar kecil di Argentina, selatan juga. Dan kami naik kapal layar. Kapal layar tak besar sangat pun, lebih kurang 30 meter lebih. Dan merentasi Drake Passage. Drake Passage ni popular disebabkan oleh dia punya, sebab lautan kat bawah ni dia macam tak ada penghalang. Open ocean. Southern Ocean ni memang sangat-sangat terkenal lah. Kalau masih ingat, seorang rakyat Malaysia yang mengelilingi dunia dengan kapal layar, Datuk Azhar Mansur, yang layar beliau patah di Drake Passage ni lah. Jadi 3 hari 3 malam pada pelayaran. Dan memang masa tu dalam hati memang saya tak akan ulang ni. Balik pun rasa macam fikir cara lain, macam mana nak balik kan. Tapi yalah, bila dah kita boleh expect, okey lah. Okey, yang ni kajian ni berbeza sikit sebab kita naik
kapal layar, jadi boleh pergi ke stesen yang lebih banyak stesen sikit lah. Kalau masa saya ikut dengan Korea, jadi kami buat kajian di satu tempat sahaja, berhampiran di Sejong, di Marine Cove, satu teluk situ. Tapi yang kali kedua ni boleh pergi ke beberapa stesen, 3 stesen yang saya ambil sampel bentos yang berbeza dari segi dia punya latitude, yang paling rendah hingga yang tinggi. Okey, persampulan kalau di Antartika ni antara cabarannya adalah kita kena sentiasa dengan perubahan, dengan kena ada plan A, plan B, plan C semua. Sebab asalnya nak di 5 stesen, tapi disebabkan oleh perusahaan alat, kemudian kalau tengok gambar ni pun memang banyak floating ice situ. Kalau ikutkan kapal layar nak pergi sekali ganda lagi perjalanan, tapi terpaksa patah balik disebabkan oleh memang kapal pun rasa memang tak boleh nak proceed lah sebab terlalu banyak floating ice. Jadi kapal sebab bukan icebreaker, kapal layar kecil je, dia tak boleh nak teruskan. Tapi tak apalah, yang tu semua saintis faham apa risiko pendidikan di Antartika. Dan ini antara komuniti yang disampel, dikumpul, ditangkap, dan boleh tengoklah daripada perbezaan antara bentos latitude yang tinggi berbanding latitude yang rendah, yang mana bentos latitude yang tinggi ni lebih besar dia punya saiz. Tapi bilangan individual, bilangan spesies, bilangan kepelbagaian fungsi pun dia berkurang lebih sedikit berbanding kawasan yang latitude lebih rendah. So antara yang kita nampaklah perbezaan dari segi spesial tempat yang berbeza. Walaupun semua ni sejuk, tapi perubahan sedikit tu memberi implikasi yang sangat besar kepada kehidupan dasar laut ni. Okey, saya rasa itu saja perkongsian sedikit antara pengalaman dan juga sains tentang pendidikan di Antartika. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zafri, kepada moderator, para pelajar, khusus projek aquatik, juga Jabatan Fakulti Pertanian UPM. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Wan Muhammad Rauhan Wan Husin. Ingat ya, penguin hanya terdapat di Antartika, manakala paruang kutub terdapat di Arktik atau Kutub Utara. Dan saya sempat Google sebentar tadi, rupa-rupanya penguin ni macam Dragon Ball. Ada 7 spesies semuanya. Dan saya pasti semestinya kita akan terima banyak soalan mengenai pengalaman Dr. Rauhan di sana. Untuk itu, sekali lagi diingatkan audien yang berminat untuk bertanyakan soalan, bolehlah berbuat demikian dengan menulisnya di ruangan komen FB Live ini pada bila-bila masa sepanjang webinar ini berlangsung. Bersama-sama soalan anda, sila nyatakan nama anda dan kepada siapa soalan ingin ditujukan. Seterusnya, panel kedua pada petang ini juga datangnya dari Terengganu. Beliau adalah Dr. Norshida binti Ismail yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Biosumber dan Industri Makanan di Universiti Sultan Zainal Abidin. Beliau menyelesaikan pengajian peringkat PhD di Hiroshima University pada tahun 2014. Beliau pernah melibatkan diri di dalam penyelidikan mengenai kaedah pengenalan DNA alam sekitar untuk pengesanan spesies alien Australian Red Clawfish pada tahun 2018. DNA alam sekitar merupakan antara kaedah terkini dalam program pengesanan spesies invasif di dalam sistem akuatik semula jadi. Kita berbesar hati di atas kesudian beliau memenuhi undangan webinar ini untuk berkongsi lebih lanjut mengenai penyelidikan beliau tersebut. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Dr. Norshida binti Ismail. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Boleh dengar ya? Saya nak ucapkan terima kasih kepada moderator Sam, Dr. Zafri Hassan dan juga Dr. Zafri Hassan atas jemputan untuk berkongsi pengalaman tentang kajian saya tentang red claw crayfish ataupun udang kara air tawar yang saya jalankan dengan bersama-sama dengan tim saya. Ada sedikit pembetulan sebenarnya. Untuk udang kara air tawar ni, kami ada dua
grant di UNIZA. Saya mengetuai grant yang mengkaji tentang betul-betul tentang biological adaptation of red claw crayfish ataupun dari segi ekologi lah. Dan rakan seperjuangan ataupun kolaborasi saya, Dr. Ahmad Syazmi, mengetuai grant melibatkan eDNA. Jadi saya akan bercakap tentang kedua-dua kajian itulah pada hari ini. Okey. Saya share skrin. Okey. Jadi pada tahun 2017 sebenarnya ini adalah antara trigger ataupun permulaan kepada kenapa saya menulis ataupun memohon grant berkenaan tentang red claw crayfish ataupun udang kara air tawar ni. Disebabkan berita ini saya tertanya-tanya sebab adakah memang udang ini menyebabkan kerosakan pada alam, sebab ia diperkenalkan untuk aquaculture di negara kita. Dan kita semua tahu, dan apabila ia melibatkan aquaculture, maknanya dia berkait rapat dengan ekonomi. Dan bila berkait dengan ekonomi, dia akan berkait dengan ekonomi mungkin sebahagian rakyat Malaysia yang mengkultur udang ini. Jadi tim kami telah mendapat grant ini, 2 grant. Saya mengetuai untuk biological adaptation ataupun adaptasi biologi untuk udang kara di habitat liar. Maknanya kita dah tahu yang dia dibela, dibawa untuk di Malaysia untuk dibela, tapi saya nak mengkaji adakah spesies ini telah terlepas, adakah mereka telah mewujudkan populasi liar, adakah mereka telah establish di habitat semula jadi kita. Dan bersinergi bersama dengan kajian ini adalah rakan seperjuangan saya, Dr. Ahmad Syazmi. Kami bersinergi, dia fokus kepada eDNA ataupun environmental DNA. Maknanya bahagian fieldwork untuk bertahu di mana populasi ini berada, tim saya buat untuk eDNA. Kami bersama-sama untuk test adakah kawasan itu memang wujud melalui eDNA ataupun environmental DNA. Jadi penyelidikan kami bermula pada awal Februari 2019 untuk tentang biologi ini melibatkan 2 orang pelajar master yang bermula dengan satu tinjauan ringkas di laman sosial, khasnya di Facebook lah. Kami bertanya kepada satu kumpulan yang berkait dengan freshwater fishes in Malaysia tentang untuk mengumpul maklumat tentang populasi liar red claw crayfish ni ataupun udang kara air tawar ni. Kemudian daripada lokasi-lokasi tersebut kami pergi ke lapangan untuk membuat penilaian adakah memang spesies tersebut ada di situ dan adakah mereka sudah mewujudkan satu populasi yang established di kawasan tersebut. Jadi keseluruhannya sehingga ke sebelum PKP hari itu, sebelum PKP ni bermula, kami dah pergi ke lebih dari 15 lokasi penyampelan, tetapi cuma di semenanjung Malaysia kerana bila melibatkan perjalanan, kos tu agak besar. Jadi kami hadkan kepada satu ataupun 2 tempat di satu-satu negeri, tapi kami cuba untuk cover sebanyak mungkin lah. Okey. Ini adalah research team saya. Saya sebagai ketua dan co-researcher yang menyokong saya untuk grant ini adalah Profesor Madya Dr. Zaliha Kasim dari UIA, Profesor Madya Dr. Balu Al-Agam Timaran daripada UMS dan sahabat saya Dr. Ahmad Syazmi Kamarudin daripada UNIZA juga. Jadi Dr. Ahmad Syazmi mengetuai untuk grant eDNA tersebut. So ini adalah pelajar saya, Syed Naqib dan juga Ahmad Safwan bin Salahuddin. Okey. Kerja-kerja penyelidikan untuk udang kara ni sebabkan kekaman kami yang tim kami kecil. Jadi penyelidikan ini melibatkan ramai pihak dan kami setakat ini memang mendapat bantuan dari ramai orang
terutamanya penyelidik bersama yang telah saya sebutkan tadi, dan saintis rakyat, citizen scientist yang banyak membantu kami dari segi, terutamanya dari segi persampalan, sebab bila orang untuk bersampling di kawasan-kawasan kawasan-kawasan yang dalam hutan, berair dan sebagainya, memang memerlukan bantuan lah. Jadi kami memang berterima kasih sangat kepada saintis rakyat yang nanti saya akan tunjukkan gambar di hujung ni. Dan pemancing rekreasi, terutamanya di kawasan-kawasan tasik, mereka biasanya memberi lokasi sebab mereka tahu kat mana red claw crayfish yang liar ni boleh didapati. Sebab kita tak boleh nak cover semua tempat melalui pengetahuan kita je kan. Dan memang penduduk setempat kat mana-mana yang kami pergi tu biasanya akan sangat-sangat membantulah. Okey, ini kalau ada yang belum mengenal red claw crayfish ataupun udang kara air tawar, ini adalah red claw crayfish. Ia adalah dua yang sama walaupun warnanya berbeza. Ianya yang berwarna gelap ni ditangkap di Muar Johor, di dalam air, dalam parit lah. Kita boleh katakan air itu adalah black water. Jadi ia mempengaruhi warna bagi udang kara ini. Dan ini udang kara yang kita dapati dari dekat dengan Besut sini sahaja, di Terengganu, di dalam longkang yang sangat jernih. Jadi warnanya pun seperti warna asal kalau kita letak dia dalam akuarium lah. Masih lagi cantik. Jadi kita boleh katakan yang perbezaan tempat dan juga habitat tu akan memberi kesan lah kepada morfologi ataupun bentuk dan rupa dan juga warna bagi udang kara ini. Okey, biasanya apa yang kami lakukan selepas daripada tinjauan, biasanya kami akan memastikan, kami akan buat kontak dulu dengan pemberi maklumat untuk memastikan yang betul-betul kami tuju ke tempat tersebut. Sebab banyak kali pada awal-awal tu bila kami pergi tanpa pemberi maklumat ni, kami pergi dan balik dengan tangan kosong dan dia melibatkan kos kan. Jadi biasanya selepas dah dapat betul-betul maklumat dan ada orang menunggu di tempat tersebut, kami akan membuat persediaan. Biasanya persediaan yang asas ialah bubu dan juga umpan lah. Bubu ni dan juga perangkap, ia adalah kami akan sediakan berdasarkan kepada tempat yang kami nak sampling, tempat tu macam mana. Kalau air yang dalam, kami boleh gunakan bubu sebab ia akan tenggelam. Tapi kalau air yang shallow ataupun air rendah, kami terpaksa menggunakan kaedah lain lah. Okey, sebagai contoh, kalau tempat yang di Melawati ni, ia adalah sungai berbatu. Jadi udang kara tu ada tapi di celah-celah batu ni, di bawah-bawah batu, dan dia tak akan masuk ke dalam mana-mana perangkap. Jadi untuk tempat yang sebegini, kami terpaksa memberi lebih masa lah sebab kita kena tangkap menggunakan tangan dan juga sauk. Sebab kita kena angkat batu tu dan terus sauk dia macam tu. Dan untuk kawasan ini yang saya katakan yang black water tadi, ini adalah tempat persampalan kami di Johor dengan bantuan sahabat citizen scientist Muhammad citizen scientist di sini. Jadi boleh kita lihat kat sini air dia adalah berwarna gelap dan acidity dia memang agak rendah lah, bawah pada 5. Tapi spesies ini masih boleh hidup dengan baik dan banyak dan sangat subur lah di kawasan begini. Jadi memang agak mengagumkan lah sebenarnya kebolehan haiwan ini untuk beradaptasi di pelbagai jenis habitat dan juga jenis air. Maksudnya kalau tempat tu okey, dia ada, tempat tu tak berapa favorable untuk kehidupan pun dia ada juga. Okey. Untuk di kawasan tasik, terutamanya di kawasan sekitar Kuala Lumpur, memang kebanyakan tasik-tasik rekreasi yang kita dah pergi memang ada banyak lah. Dan untuk Ahmad Safwan, dia telah menjalankan penyelidikan tentang
populasi, dinamik populasi ataupun bagaimana keadaan dan juga masa mempengaruhi populasi haiwan di dalam tasik. Jadi kami menjalankan penyelidikan tersebut di Tasik Air Keruh, Melaka. Jadi untuk kawasan tasik biasanya kami membuka bubu, dan bubu ini harus ditinggalkan di dalam tasik tu pada waktu malam, sebabnya haiwan ataupun udang kara ini adalah haiwan yang aktif makan sedari waktu maghrib sehingga ke subuh lah, malam baru dia aktif. Dia adalah haiwan nocturnal. Okey, jadi ini pun adalah gambar kami di tepi-tepi longkang, tepi-tepi parit, kat mana-mana pun dia ada. So biasanya selepas tangkap kami akan letakkan dia, sama ada dia bergantung kepada objektif. Kalau untuk kajian parasit dan juga simbion, biasanya kami akan bawa udang tersebut balik ke makmal hidup. Tetapi untuk kajian lain, biasanya kami akan terus matikan menggunakan ais lah. Okey, ini gambar collaborator kami di UIA, Profesor Madya, Dr. Zaliha Kasim, dan juga orang-orang kampung di Kedah yang bila kami pergi tu dah sangat membantu. Kemudian nak balik tu dapat lagi goodie bag daripada kenduri yang dekat situ. Memang selain daripada mendapat ilmu dari segi ekologi ni, kami membina banyak rangkaian jaringan lah ukhuwah dengan di seluruh Malaysia daripada hasil daripada kajian ini. Okey, ini pun gambar yang tu. Kalau boleh kenal, ini adalah orang pertama yang memberi kami guide macam mana untuk menangkap macam mana behavior udang kara ini. Muhammad Ilham Nur Hakim yang banyak membantu kami lah. Kalau kami kenal je, kita panggil dia Abang Ikan kan. So okey, yang ni pun tak ada apa, saya dah cakap tadi, biasanya udang kara ni dalam air tawar bersembunyi di sendal batu. Dia habitat dia di sungai, tasik, sistem peparitan pun banyak, jadi memang kena turun longkang lah, macam tak boleh geli lah. Dan bersifat nocturnal, jadinya pemilihan kaedah tu perlu sesuai dengan tempat yang kita nak tangkap tu, dan memang kena buat tangkapan pada waktu malam. Jadi kadang-kadang kalau tempat tu dalam hutan, memang rasa agak gentar lah hatinya. Okey, yang itu sahaja yang saya nak kongsi pada hari ini. Apa-apa soalan nanti boleh tanyalah. Terima kasih Dr. Nurshida. Itulah dia, the power of science. Rupa-rupanya ada sahaja serpihan DNA yang tertinggal di dalam air dan persekitaran kita. Terima kasih Dr. Nurshida yang memudahkan pemahaman kita pada hari ini. Tapi walaupun nampak mudah, saya pasti ianya kerja rumit juga ya untuk dapatkan DNA dari sampel air. Mungkin kaedah ini juga boleh diaplikasikan untuk dunia penyiasatan forensik. Semoga penyelidikan Dr. Nurshida pada masa akan datang berjalan lancar. Baiklah, selesai sudah pembentangan daripada panelis terhormat kita pada hari ini. Sekarang kami akan membuka webinar kepada sesi soal jawab. Untuk soalan daripada audien, pihak urus setia akan menyerahkan soalan terpilih dari ruangan komen di FB Live untuk diajukan kepada panelis kita. Dan kita telah pun akan cuba ke soalan yang pertama. Okey, kita dah ada soalan yang pertama daripada saudari Saadah Mazan. So soalannya berbunyi, apa yang menyebabkan penguin dan beruang kutub tidak boleh berada bersama di kutub selatan? Ya, saya pasti itu untuk Dr. Puan. Silakan. Okay, terima kasih pada saudari Saadah. Susah juga soalan ni sebab rasanya ini melibatkan evolusi. Jadi
agak susah lah untuk nak kaitkan kenapa apa yang ni penguin dan burung putih tidak boleh berada bersama di kutub selatan. Okey, macam kalau kes burung kutub, kita tengok tadi kan Antartika ni dia terpencil daripada benua-benua lain. Jadi kalau burung kutub ni mamalia mungkin lah kalau secara evolusinya dia evolve daripada mamalia lain lah. Jadi kalau disebabkan oleh terpencilnya Antartika ni mungkin tidak memungkinkan mamalia tu untuk sampai beruang ni sampai di Antartika. Dan sebaliknya kalau penguin pun ramai nak tertanya-tanya, penguin pun suka sejuk. Kenapa penguin tak boleh hidup di kawasan Arktik? Kan? Tapi ialah penguin sebab dia adalah jenis burung yang tak boleh terbang. Jadi dia punya specialty tu lebih kepada untuk dive dan swim kan. Dan kalau di Arktik dia banyak pemangsa. Macam selain pada burung kutub ada musang. Di saintis percayalah penguin tak boleh nak survive di Arktik sebab oleh banyak pemangsa ni lah. Kalau burung lain boleh terbang, that's okay. Boleh escape daripada pemangsa senang kan. Tapi kalau penguin, macam mana kalau ada pemangsa yang daratan? Kalau di Antartika tak ada. Yang mamalia yang daratan ni tak ada. Jadi sebab oleh itulah penguin boleh survive di Antartika. Saya nak menjawablah soalan. Rasa macam agak susah jugalah nak kena tengok balik dari segi rekod evolusi bagaimana burung kutub ni tak boleh sampai ke Antartika. Okay, terima kasih. Terima kasih Doktor. Saya harap dapat menjelaskan lagi lah pada yang menyoal. Okey, kita akan tunggu daripada soalan yang seterusnya. Okey, Doktor. Ni daripada saya sendirilah. Okey. Untuk kedua-dua panel, apakah cabaran yang Doktor hadapi ketika menjalankan kajian atau penyelidikan tersebut semasa di lapangan? Boleh kita mulakan dengan Dr. Wan. Okey, cabaran lah. Kalau Antartika ni, pertama cabaran yang kita kena ingat pertama adalah sisi logistik. Malaysia adalah negara yang aktif dalam penyelidikan di Antartika, tapi kita tak ada lagi stesen. Jadi kita kena tumpang stesen. Jadi yang kami semua dapat geran ni pun atau fellowship, jumlah dia kadang-kadang orang yang dapat geran di buat kajian di Malaysia lagi banyak dapat. Di Antartika sikit, tapi mana nak memastikan kajian boleh dijalankan, kena kolaborasi dengan pihak-pihak yang ada stesen lah. Mana kena carilah, kena macam cari kerja ataupun cari tempat belajar. Okay, itu pertama cabaran dari segi logistik, dari segi kewangan. Yang kedua dari segi ketidaktentuan cuaca. Bagi contoh, masa saya pergi bersama Korea dulu, pergi hampir 3 bulan, dalam sepanjang tempoh berada di stesen tu, tak sampai 10 kali boleh pergi sampling. Jadi kebanyakannya adalah memang tidak digunakan oleh stesen master atau ketua stesen itu disebabkan oleh angin terlalu kuat. Jadi memang bahaya. Jadi yang first dia utamakan adalah dari segi safety. Itu cabaran. Dan kali kedua pun samalah, pergi perancangannya nak pergi macam saya kata banyak stesen nak pergi, tapi waktu stop halfway through, yang patah balik, dia kena carilah stesen lain untuk sebagai ganti. Itu pun ialah tak boleh buat seperti yang kita rancang. Ialah saya tahu kalau buat di Malaysia pun sama, dia kena ada plan B, plan C. Tapi di Antartika ni lain sikit cabaran ni sebab kalau tak jalan plan ni, kita ada pilihan yang terhad. Barang-barang ataupun equipment yang kita ada kena guna yang tu je lah. Yang lain dari segi cuaca, sejuk tu memang sejuk, ataupun sangat sejuk lah. Tapi yang setakat ni saintis Malaysia pergi Antartika masa musim panas saja, itu bulan 11, 12, 1, 2.
Jadi kita tak pergi lagi musim sejuk. Jadi tak boleh nak rasai, nak tahu apa, nak bagi tahu macam mana cabaran kalau pergi Antartika pada musim sejuk. Itu saja. Terima kasih Dr. Wan. Bagaimana pula dengan Dr. Norshida? Apakah cabaran yang doktor hadapi ketika jalankan kajian di kawasan lapangan? Okey, dari segi cabaran, kalau bukan lapangan lah. Sebab saya dapat tahun, kami memulakan tu pada tahun 2019. Pada tahun awal tu cuma survey asas macam tu. Jadi untuk kajian populasi, contohnya kita kena ambil sampel tu setiap bulan selama setahun. Tapi tiba-tiba tahun 2020 COVID-19 kan. Jadi yang itu memang cabaran besar lah sebab kami membuat memilih tempat untuk kajian tersebut di Air Keroh Melaka dan kami di Terengganu. So sepatutnya kami boleh pergi setiap bulan dengan kenderaan universiti bagi menjematkan kos tu. Tapi disebabkan COVID tu, PKP tu semua jadi macam tak boleh nak, kami terpaksa bergantung kepada nelayan yang berada di situ. Jadinya agak terkilan lah dari segi itu sebab COVID-19 saya percayalah kebanyakan kajian yang dijalankan dalam Malaysia dan saya percaya yang Antartika pun tak boleh nak pergi juga kan. So memang menjejaskan lah. Dan dari segi cabaran lain, kalau di Malaysia ni tak ada sangat kecuali sampling tu terpaksa dibuat pada waktu malam sebabnya dia haiwan nocturnal. Dan ada tempat-tempat sampling yang dikatakan banyak tapi orang kampung tak bagi kita masuk sebabnya kawasan tu berbahaya. Contohnya ada satu sungai tu memang orang Johor kata banyak kat situ. Tapi mereka kata sebab bila dia tengok saya perempuan bersama 2 orang pelajar saja macam tu, mereka agak risau sebab sungai tu ada buaya. Jadi macam ada kerangan yang macam tu lah, macam kita tak dapat nak explore sepenuhnya lah. Mungkin dari segi sebab kami horsepower pun kecil kan. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kami hadapi lah. Okay Sam. Terima kasih Dr. Norshida. Susah juga nak buat kajian-kajian ya. Okay, kita boleh teruskan ke soalan-soalan yang seterusnya lah. Okay. Soalan ni saya percaya. Ya. Okay. Kalau Dr. Rauhan diberi kebenaran untuk bawa organisma akuatik di Antartika pulang ke Malaysia, apakah organisma tersebut dan mengapa? Okey, terima kasih pada yang bertanya. Tak keluar nama siapa yang tanya sendiri kan. Kalau diberi pilihan. Saya rasa kalau diberi pilihan nak bawa semualah. Sebab kita ialah benda yang unik kan di Antartika. Dan nak bawa pulang semua organisma akuatik sebab unik kan. Tapi bukan senang. Kalau yang paling possible ni adalah organisma yang kecil lah, sebab untuk bawa pulang organisma bukan organisma sajalah, sampel even tanah, sedimen pun mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa di Malaysia dulu dan juga pihak Antarctic Treaty. Jadi dia unik sikit dalam dari segi nak kebenaran. Sebagai contoh, yang masa saya buat balik sampel bentos, beberapa sampel dia dulu, saya dapat kebenaran daripada pihak Antarctic New Zealand. Sebab kapal layar yang saya pergi itu adalah milik orang New Zealand. Jadi New Zealand ni adalah ahli konsultatif yang ada hak untuk mengundi semua kan. Dan bila di Antartika, kita nak ambil apa-apa sebenarnya boleh. Sebab tak ada polis pun situ. Tapi yang jadi isunya kalaulah siapa-siapa complete random stranger
ataupun saintis negara lain jumpa kita situ, saya tanya kita buat balik apa dan nak tengok permit yang kita ada. So mereka ada hak untuk tanya. Kita pun boleh kalau kita jumpa orang, contoh kita jumpa orang apa Chile situ, kita tanya dia bawa sampel ni ada permit ke tak. Jadi yang itulah macam seolah macam semua orang jadi polis pada setiap orang. Dan bila balik Malaysia pun kena lepas pada custom untuk kena ada permit daripada Kementerian Pertanian ataupun kementerian berkaitan. Jadi itu yang dari segi nak buat balik organisma. Dan kalau macam tadilah saya kata, organisma mana-mana pun saya berminat untuk buat balik sebab ialah satu memang sampel yang spesimen yang berharga untuk kita simpan di negara kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Doktor atas jawapan yang diberikan tadi. Soalan daripada saudari Nurul Ayuni sebenarnya. Saya tak keluar pula. Tapi tak apa. Kita teruskan pula dengan soalan lain. Okey, ada lagi soalan daripada Nurul Ayuni. Dia nak bertanya kepada Dr. Syida pula lah. Soalannya berbunyi, selain daripada udang kara air tawar ni, apakah spesies akuatik lain yang invasif di Malaysia? Okey, terima kasih Nurul Ayuni atas soalannya. Okey, untuk spesies akuatik yang lain yang telah diisytiharkan sebagai spesies invasif ni, rujukan yang paling latest yang kita boleh tengok ialah di website MyBeast. MAYBIS, saya boleh bagi link lepas ni insyaAllah. Dan kalau kita tengok kat situ ada 10 spesies akuatik yang memang diisytiharkan lah, maksudnya sebagai invasif. Sebab kita kena faham juga perbezaan antara invasif dan juga introduce species. Sebab banyak introduce species adalah organisma yang diperkenalkan ke dalam negara kita ataupun lokasi yang maksudnya bukan asal daripada negara kita diperkenalkan. Yang tu kalau kita nak tengok senarai yang tu memang terlalu banyak lah, sebab contohnya untuk dari segi ornamental punya trait, kalau akuatik memang terlalu banyak spesies yang dijual di kedai-kedai sebagai ornamental punya fish tu memang bukan spesies native di Malaysia, bukan spesies asli kita kan. Tapi kalau yang invasif ni, kita perlu ada ciri-ciri dia yang kita sudah kenal pasti. Maksudnya invasif tu kalau senang nak difahami ialah dia menjejaskan persekitaran kita lah, ataupun dari segi dia ada harmful effect daripada pengenalan dia ke dalam negara kita tu. Okay, jadi kalau untuk latest punya list tu, anda semua boleh rujuk ke website MyBeast. Ada buku juga telah diterbitkan oleh MyBeast berkenaan dengan senarai. Bukan sahaja akuatik lah, spesies lain pun dari segi plant, dari segi haiwan besar pun ada yang telah disenaraikan sebagai spesies yang invasif. Boleh rujuk kat situ, okey? Baiklah, terima kasih Dr. Nursyida. Harap-harap saudari Nurul Ayuni dapat take note lah apa spesies-spesies yang Dr. Syida baru nyatakan tadi. Baiklah, kita terus ke soalan seterusnya. Baiklah, kita ada soalan daripada saudara Wan Lutfi Wan Johari. Soalannya adalah untuk Dr. Rauhan. Ia berbunyi, apakah kesan pencairan glacier pada benthic organism tersebut? Silakan Dr. Okey, yang kesan, terima kasih kepada saudara Lutfi atas soalan. Jadi kesan pencairan glacier. Jadi glacier ni memang saya sebut tadi isu yang utama juga kan untuk Antartika dan juga secara global. Jadi sebab glacier ni di Antartika ni 98% benua Antartik tu diliputi oleh glacier, dan 60% lebih kurang 60-65% air tawar yang berada di bumi kita ni adalah daripada glacier di Antartik pun ais di Antartik. Jadi kalau cair semua memang unlikely dah kan, cair semua. Kalau cair semua tu memang akan meningkatkan sea level
rise kepada 60 meter, lebih kurang 60 meter. Jadi, kalau kesan pada organisma, glacier ni dia bukan macam semua glacier tu terapung dalam air laut. Ada yang ada pada atas tanah, sebab itulah bila glacier cair dia akan bawa bersama partikel ataupun debu-debu daripada atas tanah ni ke dalam air laut. Selain pada dia menukar mengubah kemasinan air laut, dia juga bawa bersama partikel-partikel halus ni ke dalam air laut, yang mana banyak akan adalah organisma bentos, terutamanya yang jenis filter feeding. Filter feeding tapis air kan untuk dapatkan makanan. Lebih-lebih lagi yang jenis tak bergerak dan filter feeding. Kalau yang bergerak tu mungkin dia boleh lari tempat air, macam sponge, yang tapis air yang pasrah kan, dapat bahan tercemar ke dia terpaksa terima dia. Jadi mungkin yang itu memang akan terjejas. Jadi banyak yang akan mati ataupun yang terbantuk pembesaran semua tu. Okay. Baiklah, terima kasih Dr. Rohan. Semoga terjawab soalan daripada saudara Wan Lutfi. Okey, mungkin kita boleh teruskan ke soalan seterusnya. Ada soalan ni daripada Jeneline Joyce John. Salam, soalan kepada Dr. Syida. Adakah RC invasif dan apakah kesan kelompok RC kepada ekosistem? Silakan Dr. Okey, terima kasih kepada Joyce, Jeneline Joyce atas soalannya. Okey, adakah RC invasif dan apakah kesan kelompok RC kepada ekosistem? Okey, soalan ni agak tricky. Okey, kalau mengikut yang telah diisytiharkan, spesies ini memang diisytiharkan sebagai invasive species. Antara ciri-ciri yang saya percaya telah mengkelompokkan RC sebagai invasif ni adalah apabila ia terlepas ke persekitaran, dia telah berupaya untuk membentuk populasi yang stabil. Kalau mengikut kajian kami, kalau setakat ini di 16 ekosistem akuatik kita sudah ada populasi yang sangat stabil. Maksudnya kalau sangat stabil tu kita boleh dapat daripada anak juvenil, jantan dewasa dan juga betina yang sudah mampu untuk menghasilkan anak. Maksudnya kitaran hidup dia tu sudah stabil dan kita boleh dapatkan dalam jumlah yang agak banyak dalam masa yang singkat. Jadinya daripada segi kesan, yang ini juga adalah satu persoalan yang agak tricky untuk dijawab kerana kalau setakat ini dari segi penyakit, saya buat kajian penyakit juga antara bidang saya. Dari segi penyakit kita tak dari segi parasit kita tak mendapat, saya tak dapat detect any parasite yang dibawa oleh RC ke sini. Tetapi kita ada satu jenis simbion yang ada di permukaan badan RC tersebut, red claw tersebut. Akan tetapi yang itu memerlukan kajian lanjut, so kita perlu tengok adakah simbion yang berada di atas badan red claw tersebut menjejaskan krustasia lain yang berada di sekitarnya. Kami belum sampai ke tahap itulah, belum sampai ke tahap untuk buat kajian itu. Dan dari segi dari segi adaptasi, kalau dari segi kajian morfometrik dan meristik, memang telah membuktikan bahawa kesemua di 3 tempat yang kami bandingkan, RC ni memang telah establish dan macam sangat sihatlah duduk di kawasan tersebut. Jadi dari segi impak, kalau nak katakan dia memakan haiwan lain, itu masih dalam kajian. Sebab sekarang kami sedang menunggu membuat kajian tentang gut content analysis untuk melihat apakah diet ataupun apakah yang dimakan oleh
red claw ni bagi memastikan adakah dia memakan spesies-spesies native kita. Yang tu belum masih dari dalam proses kami menggunakan molecular approach, jadi masih lagi dalam proses lah. Jadi kami belum boleh bagi tahu lagi. Okey, yang ni sebenarnya memberi soalan ni sangat bagus sebab saya nak highlight sesuatu kat sini. Sebenarnya antara kesan invasive species bila dimasuk ke persekitaran kita ialah dia boleh menyebabkan satu spesies lain, contohnya krustasia lain mungkin siput ke apa, kalau dimakan secara macam dia sangat suka krustasia tersebut contohnya kan, dia akan makan sampai spesies yang native tu, spesies asli tu pupus. Tapi sekarang ni kita tak boleh, tim saya lah tak boleh nak mengatakan ada spesies yang telah hilang daripada satu-satu kawasan tersebut sebab dekat Malaysia kita kekurangan dari segi data biodiversity asas untuk mana-mana kawasan lah. Kecuali kawasan-kawasan yang mungkin sensitif, mungkin macam tu. Tapi setakat ni kalau untuk crayfish ni bila kita pergi ke sana, contohnya untuk tasik ke sungai ke, kita belum ada kajian lampau yang menyenaraikan ataupun membuat satu dokumentasi tentang biodiversity asas yang ada dekat kawasan tersebut. Jadi kita tak boleh nak banding. Kalau contohnya kita dah ada data sebelum 2015, okey, spesies ni ada kat situ. Tapi selepas kemasukan selepas introduction of red claw kat kawasan tersebut 2018 katakan, 2020 kita buat kajian dah tak ada. Jadi kita boleh katakan macam tu kan, tapi memang kita tak boleh nak kata macam tu sekarang sebab kita memang kurang lagi dari segi support untuk membuat kajian tentang biodiversity asas ni. So antara perkara yang kita kena highlight lah untuk perhatian semua pihak, semua universiti di Malaysia lah, terutama yang ada kajian tentang biodiversity. Okey, itu saja Sam. Terima kasih Dr. Nurshida atas penjelasan tersebut. Okey, baiklah. Oleh kerana masa mencemburui kita akan paparkan terus soalan terakhir untuk hari ini. Baiklah, ni ada soalan daripada saudara Muhammad Zulkarnain. Soalannya ada untuk Dr. Rauhan dan juga Dr. Nurshida. Jadi kita mulakan dengan Dr. Rauhan lah. Okey, Dr. Rauhan, soalannya berbunyi, kesan pemanasan global kepada kajian dan ekosistem. Apakah kesan pemanasan global kepada kajian dan ekosistem? Mungkin soalannya berbunyi begitu. Terima kasih, Dr. Okey, terima kasih pada saudara Zulkarnain yang bertanya. Kesan pemanasan global kepada kajian dan ekosistem. Kepada kajian, apa maksud saya kurang jelas sebenarnya pada kajian macam mana. Tapi kalau kepada ekosistem, kesan pemanasan global, memang kita secara kasar ni kita tahulah kan kesan pemanasan global kepada ekosistem. Yang tadi macam saya bagi tahu tadi, bila pemanasan global yang paling kita bimbang adalah climate change lah, perubahan iklim. Jadi bukan panas saja kan, dia naik, ada time dia sejuk. Sebab kan tadi lah kait balik dengan marine ocean conveyor belt. Jadi permukaan air laut ni dia mempengaruhi suhu global ataupun dan juga climate. Jadi kalau pemanasan ni memang ada menyebabkan certain tempat macam seperti contoh di Antartik, sea surface temperature akan meningkat. Jadi dia akan mempengaruhi lah bila mengalir ke kawasan di Pasifik ataupun di Atlantik, Pasifik macam di kawasan kita di tropika. Jadi dia akan memberi kesan kepada cuaca di sini. Sebab kita boleh tengok kadang-kadang ada musim, kalau di negara yang ada 4 musim, ada musim yang sangat sejuk, tiba-tiba terlalu sejuk, ada musim yang terlalu panas. Jadi itu adalah cerminan kepada perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global ni. Dan yang lainnya di mana yang saya boleh tahu tadi, pencairan glasier yang utama lah yang nampak sangat-sangat signifikan, boleh menyebabkan peningkatan paras air laut. Dan sebenarnya
sesuatu yang kita kena bimbang juga kan. Kalau pernah para audiens ataupun yang bertanya pernah kita baca macam negara ataupun ibu negara seperti contoh Jakarta yang berhampiran dengan pesisir pantai. Jadi kerajaan Indonesia pun dah mula consider untuk tukar dia punya ibu negara ataupun pusat pentadbiran di tempat lain atas dasar atau faktor kebimbangan yang mungkin menyebabkan Jakarta tu akan tenggelam. Bukan dalam masa terdekat lah, tapi ada kemungkinan jika pemanasan global ni tidak ditangani dengan baik, kita masih lagi produce banyak waste ataupun guna banyak fossil fuel untuk menghasilkan carbon dioxide semua tu. Jadi itu antara kebimbangan ataupun yang kesan yang mungkin akan terjadi kepada seluruh dunia ataupun muka bumi. Jadi kepada ekosistem, kalau dalam bidang saya ekosistem marine, jadi yang saya tengok adalah organisma kecil, bentos. Jadi mungkin ada yang argue bentos macam kecil kan, kat bawah tu kan. Tapi sebenarnya dia memberi banyak fungsi dan memberi dalam jaringan makanan tu dia sangat penting kepada organisma yang lebih besar, ikan ke apa. Jadi kita balik, bentos adalah makanan pada ikan. Kalaulah ikan tak ada, apa yang kita nak buat? Terjejas juga kan kita bila semua makanan kita sini tak ada, takkan nak harap pada poultry ataupun aquaculture semata-mata. Yang tu yang antara benda yang kena fikir jugalah. Bentos walaupun nampak kecil tapi peranannya sangat besar kepada the whole ecosystem. Selain pada yang saya bagi tahu tadi, dia sebagai penunjuk, nak tunjuk bagaimana ekosistem, keadaan ekosistem pada masa-masa tertentu, pada masa sekarang, dan juga boleh untuk nak predict untuk pada masa hadapan. Okey, itu saja. Okay. Mungkin ada problem connection. Macam ada kan. Mungkin boleh Dr. Sheila terus pada soalan Saya dia. jawab je. Okey, saya jawab je. Okey, kebaikan ekonomi Udangkara kepada peternak dan warga tempatan. Okey, yang ni pun sebenarnya masih memerlukan data yang agak baguslah. Collection data kena agak bagus tentang perkara ini sebab bila saya jalankan kajian ini, saya sebenarnya berinteraksi dengan kedua-dua pihak yang conservationist, maksudnya yang pihak yang menjurus kepada mengatakan yang yang aware tentang bahaya red claw ini kepada alam sekitar kita, dan juga saya juga berinteraksi dengan peternak untuk tahu daripada daripada segi mereka. Okey, bila kita dah berinteraksi dengan dua pihak ni, kita memang terpaksa mengakui bahawa memang peternak yang serius, yang membuat mengkultur udangkara secara intensif memang menikmati orang kata kedudukan ekonomi yang agak baik dari perniagaan udangkara itu sendiri. Dan dari segi itu pun sebenarnya adalah agak agak sebersalah untuk kita katakan yang bila sesuatu tu, contohnya tilapia pun bukanlah spesies yang native kepada Malaysia kan, tapi memang ia menyumbang kepada sektor ekonomi aquaculture kita yang pertama, yang antara yang utama kan selain pada ikan keli. Okey, ikan keli pun bukan native species juga kan. Okey, jadi memang saya harus akui yang memang udangkara ada memberi memberi sumbangan ekonomi kepada pihak peternak lah sebenarnya. Dan kalau kita tengok dalam data FAO yang latest pun, Malaysia antara negara yang utama dalam pengeluaran udangkara ni lah. Mungkin dari segi situ pun kemungkinan ada negara lain yang lebih tinggi pengeluarannya. Kalau kita tengok contohnya di Indonesia dan juga Thailand, dia punya sistem tu lebih baguslah dalam peternakan udangkara ni. Tapi mungkin dari segi reporting, Malaysia agak bagus dari segi data.
Okey, jadi macam tapi kita kena pegang apa yang ada data lah kan. So dalam FOO sendiri memang mengatakan yang Malaysia mengeluarkan antara pengeluar utama kepada syariat skuadroniatus di dunia ya. Okay, bukan di Malaysia sahaja, bukan di Asia sahaja. Okey, itu saja Sam. Sam okey tak? Okey doktor. Baiklah doktor. Terima kasih doktor. Saya dekat kampus ni, jadi wifi kampus. Yalah. Baiklah. Memandangkan saya di kampus, saya juga nak mengingatkan kepada rakan sekelas saya bahawa kita ada kuis ya lepas ni untuk apa yang telah diterangkan oleh doktor-doktor panel-panel hebat kita hari ini. Baiklah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Secara keseluruhannya, kelestarian ekosistem akuatik memerlukan kajian secara saintifik. Kita tahu data daripada eksperimen saintifik inilah yang membantu kita untuk mencari penyelesaian kepada sesuatu isu berkaitan ekosistem ini. Walaupun kita tahu Antartika berada jauh di kutub selatan, tapi kerjasama kajian antarabangsa ini memberi pemahaman secara global mengenai kitaran karbon, kitaran biogeokimia, jaringan makanan dan aliran tenaga. Dan kebetulan dalam kelas ekologi akuatik semalam, kami baru saja cover topik bagaimana kehilangan keystone species boleh menjadikan spesies menjadi dominan dan kemudian invasif. Hilangnya diversity, maka hilanglah kebanyakan fungsi ekologi semula jadi. Baiklah, sekalung penghargaan buat ke semua panel jemputan kita atas perkongsian yang penuh makna dan juga kesudian menghadiri program ini. Diingatkan kepada audien untuk mengisi borang pendaftaran di pautan URL yang disediakan bagi membolehkan anda mendapatkan e-sijil daripada pihak penganjur. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan ahli jawatan kuasa program ini. Kami selaku jawatan kuasa siri 2 webinar ekologi akuatik ingin menyusun 10 jari memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu datang dari kelemahan diri kami sendiri. Semoga program webinar ekologi akuatik anjuran kami ini memberi manfaat kepada semua. Bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tersimpul mati, ikatan itu ku buka sendiri. Terus bertempiaran, jutaan urayan, ku takkan mengerti. Silang kata membuat parah, menambah persoalannya. Aku tak pasti dan kita hadapi dan kita semua cari. Coba tenang seketika, coba pejam mata, biar resah hilang saja. Dan coba dia
Coba tenang seketika, coba pejam mata, biar resah hilang saja. Dan coba diam yang bicara, sudi yang bersama, ditemani jasa kita. Kan ku cari konklusi. Coba tenang seketika,